Alright. Sekarang kita ke segmen malu. Segmen kedua kita. Malu. Bukan malu apa bosku Bukan. Bukan Malu. Bosku jangan marah. Malu. Segmen malu. Apa yang malu sebenarnya ni Cik Rafiq? Kita rasa malu tu kita pilih segmen kedua ni malu ni sebenarnya adalah kerana apa yang berlaku di Singapura. Okey. Kan? Apa yang berlaku di Singapura? Singapura ni saya baca daripada CNBC Asia Politics punya desk dan updated Julai 18 dan saya rasa masih relevan lagi. Key points dia, a series of revelations has rocked Singapore's political scene in the past few weeks, dan of course kita tahu ada isu berkaitan dengan colonial era yang banglos. Dia sewa, lepas tu adakah sewaan banglo tu betul, dan sampai tahap sewaan banglo betul ke tak dipersoalkan kepada mereka-mereka yang jadi ahli parlimen tersebut di dalam parlimen Singapura. Tapi yang lebih menariknya lepas tu, beberapa hari selepas itu, Transport Minister of Singapore R. Iswaran ini telah dikatakan ditahan oleh Anti-Graft Agency di Singapura, Badan Pencegahan Rasuah di Singapura. Macam SPRM kita lah. Macam SPRM kita. Belum dituduhkan lagi, baru arrest, tapi of course on bail, lepaskan atas jaminan. Siasatan masih berjalan, dan menariknya adalah minister tersebut telah pun diarahkan untuk bercuti. Apa? Bercuti. PM Singapura telah arahkan menteri tersebut, who is a senior minister in his cabinet, transport minister, menteri pengangkutan, baru disiasat, belum habis siasatan, belum dituduh di mahkamah, belum dipanggil bela diri, dan disuruh you rehat dulu, ganti dengan orang lain. Malu sebab di Malaysia. Saya malu. Di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, yang ada kes mahkamah 47 prima facie ni dah masuk pembelaan lah dan telah pun beri keterangan semasa pembelaan. Dan dia dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. This is hakikat. Malunya. Dan mana nak letak muka? Dan nak tambah lagi malu tu, jangan sebut kemaluan Singapura malu okay. Nak tambah lagi malu tu, di Singapura dikatakan bahawa speaker di parlimen Singapura tersebut ada affair. Ada affair dengan salah seorang. Ya, saya ada dengar cerita ni. Dan he was asked to resign. Tapi bukankah mereka dinasihatkan untuk putuskan hubungan dulu, diberi peluang dan sebagainya. Tetapi mereka telah memilih cinta mengatasi segala-galanya lah. Jadi mereka decide untuk, kalau tak nak putus, kena letak jawatan. 3 situasi di Singapura yang berhampiran dengan kita, our neighbour, terlampau hampir. Satu masa dalam negara kita kemudian berpisah. Yang kita nak cerita pasal malu ni juga adalah kerana mereka mempunyai prinsip dan integriti yang lebih tinggi daripada kita, sedangkan kitalah sekarang ini yang mempunyai, dikatakan kerajaan yang akan reform. Lagi sekali saya cerita lah, reform, integriti, keterbukaan dan sebagainya. Madani masih dibelenggu dengan masalah-masalah yang kalau kita nak pergi Singapura tu agak malu jugalah. Mungkinkah disebabkan ini ada orang tukar muka, facelift, malu? Yang ini pun saya masih tak faham sebenarnya. Saya masih tak faham di keadaan negara yang kita nak beli telur pun susah. Salim selalu harga telur berapa ini bukan tipu saya pemburu telur dan saya akan terus buru telur. Harga barangan makin naik. Saya tahu ramai yang menyatakan harga mungkin akan turun dan sebagainya, tak akan naik 20%. Yang tu pendapat masing-masing. Tapi it's hard for people to put food on the table. Susah untuk kita nak jaga family kita. Gaji pun tak cukup. Nilai ringgit kita jangan ceritalah. Dia memang dah merudum ke tahap yang antara paling teruk, dan kalau dibandingkan dengan nilai waterbank negara-negara ASEAN, kita yang antara yang paling tercorok juga. Sedangkan dalam masalah-masalah sebegini masih ada lagi menteri, timbalan Perdana Menteri pula tu, yang boleh terfikir untuk I don't know, you are saying facelift, anak dia sendiri, family dia sendiri menyatakan sakit mata dan sebagainya. Ada satu doktor yang telah explain, mengatakan kalau sakit mata tu dia tak ada kena-mengena dengan apa yang depan facelift apa semua ni. So benda tu menjadi pertikaian, because tiba-tiba macam mana kalau operate mata, muka kau jadi licin, jadi kulit jadi tegang, muka dah lain. Come on, man. Why you lying tu, man? Come on. Adakah kita dah sampai ke satu tahap di mana ada terlalu besar disconnect tu antara mereka yang ada dengan kuasa dengan rakyat biasa?
Itu pun kerisauan kita. Ya. Dan segmen kedua malu ini pula lagi sekali terpacul hari ini, di mana PMX menyatakan akan membuktikan bahawa isu Felda hutang dia yang telah selesaikan. Felda, ya, betul. Dan apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri sebelum Datuk Seri Ismail Sabri dan sebelum PMX menyatakan no, sebenarnya pada tahun 2021 kerajaan pimpinan beliau sendiri yang telah melupuskan hutang peneroka Felda tersebut. Anwar Ibrahim telah menyatakan tak perlu 24 jam, saya akan jawab dalam masa 12 jam dan saya akan jawab sebelum saya pergi ke Hanoi. Dia sekarang dari Vietnam. Dan telah mengeluarkan dokumen pagi tadi, dan saya agak rasa heran apabila dokumen yang ditunjukkan tersebut adalah dokumen sukuk. Kejap, Perdana Menteri arahkan Menteri Kewangan. Perdana Menteri arahkan Menteri Kewangan untuk keluarkan dokumen, dan Menteri Kewangan keluarkan dokumen sukuk. Bukan bukti untuk pelupusan hutang peneroka Felda tersebut. Saya rasa Menteri Kewangan ni kena Felda. Saya rasa Menteri Kewangan ni kena pecat lah. You setuju tak? Kena tanya dengan Menteri. Perdana Menteri ya. Ini pun jadi satu dilema juga. Sebab Menteri Kewangan akan ikut Perdana Menteri pergi mana saja. Setiap minggu hari Jumaat pesta makan. Apa dia makan? Pesta makan, tengok sana sini apa semua, you know. Apa benda ni, dokumen dia, bila Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui pegawai dia, iaitu saudara Marzuki Muhammad, Datuk Marzuki Muhammad, menunjukkan dokumen tu. Telah saya pun ada main di Twitter tengah hari tadi. Maka mereka jadi panik, dan boleh lihat komen-komen dalam tu, mereka memang satu masalah dengan penyokong Anwar ni. Dah tahu tak betul pun dia masih nak pertahankan. Ini tak betul, tak sihat untuk negara lah. Okey, saya masih terfikir macam ni kan. Kenapakah sebenarnya tak boleh menerima hakikat bahawa orang lain punya kerja sepatutnya berbangga, Perdana Menteri juga yang buat tu. So continue lah the good job, continue the good work. Saya nampak satu benda lah, Brother Rafiq. Saya nampak ini, saya paling tak suka dalam hidup saya apabila orang lain nak claim kredit. That's the biggest issue. Claim kredit ni orang lain buat. Contohlah macam mana kau nak hina Najib ke apa ke, Najib ni pencuri ke apa ke. Najib sebagai Perdana Menteri masa tu, he did a very good job for investment, apa semua dia buat. Okay, dia buat salah, dia telah dihukum dan dia dalam penjara sekarang. Itu lain cerita. But investment dia bawa Tesla from dia apa semua, kemudian disambung oleh Ismail Sabri apa semua. Tapi tiba-tiba dari Tesla, Tesla is my product. Come on, macam ni ke? Sebab tu kita gunakan tajuk segmen malu tu. Malu daripada segi apa yang berlaku sekarang ini menunjukkan hari demi hari kerisauan kita. Sebab Tan Sri Muhyiddin pun dah jawab. Dia kata saya akan saman, saya akan teruskan dengan saman. Yes. Dan menariknya dalam Twitter Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diriliskan lebih kurang sejam yang lepas, baru ni dia menyatakan, bayangkan, does he know what he's signing? Because itu persoalan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila you cakap macam ni, saya isu Jakarta, isu Indonesia ni, apa yang dia sign sebenarnya? Itu yang kita pun tak tahu. Sampai sekarang kita masih belum dapat kita takut kepastian. Kita masih saya mula-mula saya ingat mungkin Cikgu Bat duk cerita apa semua, saya kata tak apalah, derang ni cerita macam tu. Tapi apabila Wan Junaidi, dia menceritakan, dia kata sepatutnya PMX, saya panggil BMX selalu lah, you know, BMX is a old bicycle yang lama, dia patut duduk dalam museum dah. Okay, dia patut explain pada parlimen apakah perjanjian, at least dia tunjuk pada ahli parlimen apa perjanjian yang telah dibuat. Kalau ahli parlimen pun tak tahu, kita rakyat kita pun tak tahu apa benda ni. Jadi dia menimbulkan keraguan, menimbulkan banyak persoalan. Persoalan itulah yang sebenarnya ditanyakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan it made me think. Dia benarkan saya berfikir daripada segi, okey, Tan Sri Muhyiddin cabar tunjukkan saya bahawa saya yang tidak, kerajaan saya ataupun kerajaan Tan Sri Muhyiddin yang tidak melupuskan hutang peneroka Felda. Anwar kata tak perlu 24 jam, 12 jam saya akan tunjukkan. Dan dia tunjukkan dokumen tersebut. Yang dia katakan adalah sebenarnya pengesahan bahawa pelupusan hutang peneroka Felda tersebut adalah ditandatangani oleh beliau. Tapi bila keluar dokumen tersebut,
pihak daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan ini dokumen lain. Dokumen sukuk. Ini dokumen sukuk, bukan dokumen pelupusan hutang. In other words, in simple parlance, in simple language, itu yang dinyatakan. Betul. Dan Tan Sri Muhyiddin punya tweet tu menyebabkan saya berfikir, bila Tan Sri Muhyiddin menyatakan bahaya ni, sebab dia tak tahu jenis dokumen apa yang disign. Apa lagi perjanjian-perjanjian dokumen-dokumen lain yang disign yang dia tidak tahu. Oh my god. Ini merisaukan kita. Merisaukan, menakutkan. Yes. Ini negara kita. Merisaukan. Kita negara kita ni. Bukan nak tuduh siapa-siapa, tidak, tapi apa kata kita tak, masalahnya saya agak pening kepala ni, Brother Rafiq. Mereka ni selalu cerita pasal transparency. They always talk about accountability, you know, integrity. So we wanted to see what kind of document, what are the agreement that you did. So basically you have to show to the Malaysian, okay? So what is the agreement about? I mean, okay, if you don't want to show to the Malaysian, you can show to the ahli parliament. Let them see and decide what was the decision taken, you see? Because a lot of accusation is coming from there. So we don't know. Jadi untuk mengelakkan fitnah, yang terbaik adalah PMX buka je lah. Sama juga macam dokumen Felda ni. Jangan tunjuk sukuk. Malu lah, malu lah. Malu tu satu, tapi bila Tan Sri Muhyiddin baru saja tweet, menakutkan. Dia merisaukan. Scary, menakutkan. Kebimbangan kita naik sikit. Apa nak jadi dengan negara kita ni, Macam mana ni, Brother Rafiq? Saya rasa kita sebagai rakyat tak ada avenue lain, tak ada cara lain kecuali buat program macam ni, bercakap, buat podcast, bercakap dalam TikTok, bercakap dalam Twitter, sebab mengkritik kerajaan itu adalah separuh daripada demokrasi. Mengkritik kerajaan itu adalah sebenarnya demokrasi. Mengkritik kerajaan asalkan menurut lunas undang-undang, tak perlulah jangan guna fitnah. Jangan maki hamun apa semua, tak jangan mau. Jangan tipu. Jangan bohong. Jangan guna kata-kata yang kesat. Tak mau. Sudah, itu time-time yang masa yang ganas apa semua ni. Sebab saya nak tambah sikit lah kalau diizinkan pada saya ni. 25 tahun diberitahu kepada pengikut-pengikut beliau bahawa Tun Mahathir ni adalah seorang kaki sakau, kayakan kroni anak-anak dia semua, kayakan tu, kayakan ni, dia bagi kroni dia apa semua ni semua, nepotisma, kronisma, apa-apa semua entahlah kan. Bukan Rosmah, relax. Jadi bila pergi ke mahkamah, Tun M. Saman Anwar ini malu ketiga. Sehingga sekarang, dan siapa lawyer dia? Kebetulan lawyer dia, lawyer Tun Mahathir lah. Boleh tak cerita sikit macam mana ni? Apa yang berlaku dalam mahkamah tu actually? Kita dah filekan saman, dan pihak lawyer untuk PMX telah pun filekan pembelaan, dan kita telah pun filekan jawapan pembelaan, dan kes itu berjalan. Dan kebetulan pengurusan kes yang berikutnya adalah pada 21 Julai, dan mahkamah akan berikan arahan 21 besok 21 besok. Besok hari Jumaat 21 Julai, dan dari masa ke semasa kita akan maklumkan. Cuma seperti mana yang Tun selalu maklumkan, Tun menyatakan kalau ada bukti, tunjukkanlah bukti. Dan sehingga sekarang kita akan proses perundangan akan berjalan, dan Anwar Ibrahim kena menunjukkan bukti di manakah sebenarnya Tun memperkayakan diri beliau dan juga ahli keluarga beliau dengan bilion-bilion tersebut. Dan itu proses dalam mahkamah, dan mahkamah akan lihat kepada bukti-bukti sekiranya ada. Dan jangan sampai terbukti anda adalah pathological liar. Yang itu adalah terma dan frasa yang digunakan oleh Tun Dr. Mahathir di dalam saman beliau dan dalam jawapan pembelaan beliau, jawapan kepada pembelaan, apabila Tun menyatakan rentetan cerita-cerita selama ini menunjukkan bahawa Anwar mempunyai trait sebagai pathological liar. Sama ada perkara itu betul atau tidak, mahkamah yang akan tentukan. Tapi hak Tun Mahathir sebagai plaintiff atau orang yang menyaman dalam tindakan ini adalah untuk menyatakan sebegitu rupa. Yes. Okay. So saya rasa itu saja for di segmen malu ni. Nanti kita akan sambung lagi. Alright, thank you guys. Terima kasih. You for watching. Continue sample. Alright.